dahulu saya akan menerangkan tentang fi'il al-awlawiyat. Apakah itu fi'il al-awlawiyat? Fi'il al-awlawiyat adalah perkara yang utama di antara pelbagai alternatif yang ada di dalam kehidupan kita ini. Atau untuk lebih mudah difahami, fi'il al-awlawiyat adalah perkara yang patut ataupun tidak patut untuk kita lakukan. Kita tidak boleh bertindak mengikut perasaan atau nafsu semata-mata. Jadi, kita harus pertimbangkan hal-hal tersebut dengan bimbingan akal. Kita perlu utamakan perkara yang penting untuk kita jalani kehidupan kita. Fi'il al-awlawiyat terbahagi kepada 3 maslahat. Yang pertama, daruriyat. Yang kedua, hajat. Dan ketiga, tahsiniyat. Memandangkan kumpulan saya memilih tajuk hajat, jadi saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang definisi hajat. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi hajat. Apakah itu hajat? Hajat adalah perkara penting yang manusia perlu ada untuk mendapatkan kemudahan dan tidak akan mendapat kesukaran sekiranya perkara itu ada. Dalam kata lain, konsep hajat ini mampu untuk menghilangkan kesempitan lalu membawa kepada kesukaran serta kesulitan sekiranya perkara itu tidak ada. Tetapi di dalam konsep hajat ini juga, sekiranya perkara itu tidak ada, ia tidak akan mendatangkan masalah ataupun menimbulkan apa-apa kesukaran di dalam kehidupan kita. Ia tidak seperti konsep daruriyat di mana ketiadaannya boleh memudaratkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi, pada pandangan saya, jika kita mampu atau berkemampuan untuk memenuhi konsep hajat ini di dalam kehidupan kita, kita harus untuk memenuhinya. Kerana kita tidak mahu untuk hidup dalam kesukaran. Kita ingin hidup dalam kemudahan. Walaupun tidak mewah, tetapi kita perlu ukur baju di badan sendiri. Jadi, jika mampu, kita harus lakukannya. Okey, saya bagi contoh dalam perniagaan. Sebagai contoh, saya ingin membuka satu perniagaan atau kedai makan. Apakah konsep hajat yang saya perlu terapkan dalam perniagaan saya ini? Jadi saya perlu membeli alatan seperti meja makan, kerusi untuk tarik ramai pelanggan datang makan di kedai saya. Jadi dengan adanya meja makan, kerusi, lebih ramai pelanggan yang akan datang ke kedai saya. Ini akan membuatkan keuntungan menjadi lebih besar. Selain itu, membeli alatan-alatan untuk memasak di dapur, jadi ia lebih memudahkan, melancarkan proses untuk memasak. Ia tidak memakan masa yang lama untuk disampaikan kepada pelanggan. Jadi, nampak di situ, ia memberi kemudahan berbanding kesukaran sekiranya konsep hajat ini diterapkan di dalam perniagaan ataupun pengurusan kita. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya Nur Alia Maisarah akan menerangkan lebih lanjut tentang kepentingan hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Maisarah binti Muhammad daripada kelas AM 103C. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kepentingan hajat. Al-hajat ialah satu kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan dalam hidup mereka. Okey, sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, maka manusia akan menghadapi kesukaran. Tetapi ia tidaklah sampai ke peringkat kemudaratan atau kemusnahan, tetapi hanya mendatangkan ketidakselesaan kepada hidup manusia. Okey, kepentingan hajat yang pertama ialah menolak kesusahan atau kesukaran dalam hidup manusia. Okey, poin ini ia amat berkait rapat dengan konsep rukhsah. Kita boleh tengok dari segi pewujudan beberapa bentuk kemudahan, rukhsah
contoh dalam melakukan ibadat seperti solat jamak dan qasar bagi orang yang bermusafir. Diharuskan tidak berpuasa Ramadan bagi orang yang bermusafir atau sakit, menunaikan solat dalam keadaan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri, dan sebagainya. Okey, perkara ini boleh dikaitkan dengan aspek pengurusan, di mana jika seseorang majikan atau pekerja itu mempunyai urusan pekerjaan di luar kawasan, iaitu di luar lebih daripada 2 marhalah, maka seseorang individu itu boleh menunaikan solat jamak. Okey, hal ini kerana kita tahu urusan pekerjaan itu mempunyai tujuan yang baik dan tidak melalaikan. Melalui perkara tersebut, individu boleh menolak kesusahan atau kesukaran dalam hidupnya. Hal ini dapat dilihat jika ketiadaan kemudahan solat jamak, sudah pasti individu tersebut akan menghadapi kesukaran. Okey, saya akan bagi contoh tentang diri saya. Sebagai contoh, saya seorang pekerja dan tinggal di Kuantan dan perlu menjalankan urusan pekerjaan di Kuala Lumpur, di mana kita tahu jarak daripada Kuala Lumpur ke Kuantan ialah 240 km, iaitu lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ialah sebanyak 99 km. Okey, kita tahu kalau tiada kemudahan jamak, ia tidaklah memberikan kemusnahan atau kemudaratan, tetapi mendatangkan ketidakselesaan dari segi yang mana? Tidak selesa, di mana kita harus terkejar-kejar untuk solat Zuhur dan Asar secara berasingan untuk cepat sampai ke tempat urusan pekerjaan tersebut. Jadi bila adanya solat jamak, secara tidak langsung kita boleh menunaikan solat Zuhur dan Asar secara jamak, dan seterusnya memberikan keselesaan kepada kita dan tidak terkejar-kejar untuk membuat sesuatu urusan pekerjaan tersebut. Kepentingan hajat yang kedua ialah mempermudahkan urusan dan menyediakan ruang kesenangan kepada manusia. Okey, daripada aspek pengurusan, pembelian tambahan peralatan pejabat boleh memudahkan urusan pentadbiran. Okey, sebagai contoh peralatan tambahan seperti mesin fotokopi, telefon, komputer, kipas angin, ruang pejabat yang luas dan sebagainya. Okey, seperti yang kita boleh tengok, contoh-contoh yang diberikan tadi ialah contoh-contoh keperluan biasa dalam hidup manusia. Tetapi adakah kita tahu dengan peralatan tambahan tersebut boleh meringankan dan memudahkan urusan pekerja dalam melakukan urusan pentadbiran? Okey, contoh terdekat yang kita boleh tengok dalam aspek pengurusan ialah apabila seseorang majikan itu menyediakan atau membeli peralatan tambahan mesin fotokopi atau lebih dikenali dengan mesin fotostat, sudah pasti ia dapat meringankan dan memudahkan urusan setiap pekerja. Ia keperluan tambahan kerana sebagai seorang pekerja takkanlah kita hendak menyalin satu persatu tugasan yang diberikan. Mungkin untuk 1 hingga 2 tugasan ia boleh diterima, tetapi untuk 50 hingga ke 100 salinan ia sudah pasti akan mendatangkan ketidakselesaan kepada pekerja untuk melakukannya. Okey, begitu juga dengan telefon. Apabila majikan menyediakan atau membeli peralatan tambahan telefon, sudah pasti ia akan memberikan kemudahan kepada pekerja untuk berhubung antara satu sama lain, sama ada berhubung dengan majikan, ahli rakan kerja mereka sendiri dalam pejabat itu, pelanggan dan sebagainya. Okey, kepentingan hajat yang ketiga ialah menjadi pelengkap kepada kehidupan manusia. Okey, dalam aspek pengurusan, penawaran faedah-faedah tambahan kepada pekerja menjadi pelengkap kepada kehidupan mereka. Okey, dalam aspek pengurusan, sebagai pekerja, kadar gaji bukannya satu-satunya penyebab untuk seseorang itu kekal berkhidmat dengan majikan, tetapi juga ketika terdapat jenis-jenis tawaran faedah yang boleh menjaga keperluan serta kebajikan hidup mereka. Okey, para majikan boleh menyesuaikan pakej tambahan faedah kepada pekerja mengikut keperluan dan kemahuan pekerja. Okey, sebagai contoh, insurans kesihatan, insurans hayat, insurans optik dan pergigian, perbelanjaan makan tengah hari, percutian tahunan, bonus tahunan dan banyak lagi. Okey, melalui contoh tersebut, kita dapat lihat jika pemerintah atau majikan menyediakan tawaran faedah kepada pekerja, ia dapat menjadi pelengkap kepada kehidupan manusia kerana sedikit sebanyak ia dapat mengurangkan kesusahan atau kesukaran kepada hidup pekerja tersebut. Sejurus dapat memastikan kelancaran perjalanan sesebuah organisasi. Tetapi berbalik juga kepada
konsep asal hajiat, iaitu sekiranya keperluan ini tidak dipenuhi, manusia akan menghadapi kesukaran, tetapi ia tidaklah sampai ke peringkat kemusnahan atau kemudaratan, tetapi hanya mendatangkan ketidakselesaan kepada manusia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Muhammad Jeffrey atau dikenali sebagai Mirun. Nombor matrik saya 2020905193. Saya daripada kelas AM110-3C dan hari ini saya akan menerangkan bagaimanakah konsep hajiat dapat diaplikasikan dalam masyarakat kini. Jom saya terangkan. Seperti yang sedia maklum bahawa hajiat adalah kepentingan dan keperluan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi keselesaan dan kemudahan seperti menikmati makanan, pakaian, tempat tinggal dan kenderaan kepada manusia di samping menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesukaran. Namun begitu, keadaannya pula tidaklah sehingga membawa kepada kekurangan dalam hidup manusia sebagaimana yang berlaku dalam teori daruriyat, tetapi ia akan membawa kepada kesukaran tanda hidup mereka. Namun, bagaimanakah konsep ini dapat diaplikasikan dalam masyarakat kini? Mari saya terangkan. Terdapat pelbagai cara untuk mengaplikasikan konsep hajiat di dalam masyarakat. Antaranya ialah di dalam ibadat. Disyariatkan beberapa kemudahan rukhsah kepada masyarakat umat Islam seperti yang pertama, sembahyang qasar dan jamak bagi orang yang bermusafir. Yang kedua, tidak diharuskan untuk berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang sakit atau bermusafir. Seterusnya, bagi orang yang tidak mampu untuk menunaikan solat secara berdiri disebabkan faktor seperti sakit atau kecacatan, diharuskan bagi mereka untuk solat secara duduk. Selain itu, di dalam adat pula, diharuskan untuk memburu dan menikmati rezeki yang halal sama ada dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, di dalam muamalah Islam, diharuskan bagi umat Islam untuk mempunyai pelbagai kontrak atau akad yang bertujuan untuk memenuhi keperluan manusia seperti jual beli, sewa, bersyarikat, memberi jaminan dan sebagainya. Yang ketiga, sebagaimana yang disyariatkan cara-cara untuk melepaskan tanggungjawab melalui sistem fasakh, iaitu menamatkan perkahwinan melalui perceraian kerana hajat atau keadaan mendesak. Yang keempat, wali diberikan kuasa untuk mengahwinkan anak perempuannya yang masih muda disebabkan kerana keperluan memilih pasangan yang setara. Tambah lagi, disebabkan perkembangan ilmu dalam bidang sains dan teknologi hari ini yang menjadi semakin luas, konsep hajiat boleh diaplikasikan di dalam bidang perubatan melalui keperluan tanda penggunaan mayat bagi pengajian perubatan. Misalnya dalam pembelajaran anatomi, penggunaan spesimen mayat menjadi keperluan kerana tanpa menggunakan spesimen tersebut, pelajar-pelajar perubatan tidak mampu untuk menguasai ilmu anatomi secara mendalam. Antara keperluan penggunaan mayat orang bukan Islam yang tidak dituntut dan tidak dikenali untuk tujuan pendidikan, yang pertama adalah untuk pembelajaran dan mengenal pasti sistem-sistem saraf dan otak manusia. Yang kedua, untuk mengenal pasti punca-punca penyakit yang boleh membawa maut. Yang ketiga, untuk membaiki kaedah-kaedah pembedahan bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Yang keempat, sebagai pengajaran dan pembelajaran asas terhadap tubuh badan manusia. Yang terakhir, yang paling penting adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia melalui penemuan-penemuan menerusi kajian dan ujian yang dilakukan ke atas mayat. Natijahnya, maslahat yang wujud dalam proses pembedahan mayat untuk tujuan pendidikan dalam bidang perubatan merupakan maslahat yang umum di mana manfaatnya akan kembali kepada kepentingan masyarakat awam. Oleh itu, penguasaan dalam bidang berkenaan menjadi suatu keperluan yang tidak disangka lagi kerana ia menjadi satu jalan keluar untuk menghilangkan kemudaratan, kesengsaraan dan kesakitan yang menimpa masyarakat setelah jalan penyembuhan dan rawatan boleh dikenal pasti melalui proses pengajaran dan pelajaran yang dilakukan secara tidak langsung. Akhir sekali, konsep hajiat juga boleh diaplikasikan dalam sistem pengurusan melalui pembelian tambahan peralatan-peralatan pejabat yang boleh memudahkan
urusan kerja seperti mesin fotokopi, telefon, komputer dan kipas angin. Dengan pembelian peralatan tersebut, ia akan membantu memudahkan sesuatu kerja itu dan akan membolehkan sesebuah organisasi itu jalan dengan lancar dan terus maju. Sebagai kesimpulan, masyarakat kini boleh mengaplikasikan konsep hajiat melalui pelbagai cara, antaranya melalui ibadat, adat, perubatan dan pengurusan. Secara umumnya, apabila hajiat itu tiada, sedikit sebanyak boleh memberi kesan sampingan kepada sistem kehidupan manusia atau hilang sebahagian daripada keperluan hidup. Sebagai contoh, apabila manusia tidak memperolehi keselesaan dalam urusan ibadat, pasti tidak sempurna kehidupan mereka disebabkan kerana ketidaksempurnaan ibadat yang mereka lakukan. Oleh demikian, wujud konsep hajiat yang akan memberi kemudahan dan keselesaan kepada kehidupan masyarakat.